Pada tarikh 15 Oktober 2014 iaitu sekitar jam 1.45 pagi, seorang pemuda sedang menghisap rokok di koridor di hadapan rumahnya di tingkat 7. Sedang dia asyik menyedut dan menghembus rokoknya. Tiba-tiba dia terdengar satu jeritan suara wanita dari arah lift meminta tolong beberapa kali. Pemuda itu kemudian pergi ke arah lift di tingkat 7 dan melihat ke arah bawah dan mendapati seorang lelaki sedang menindih seorang wanita yang berbadan besar di kawasan tangga di tingkat 6 dalam keadaan bergelut. Apa yang terjadi sebenarnya? Ketika dia melihat kejadian itu, pemuda tersebut hanya melihat tubuh lelaki itu dari arah belakang sahaja. Pemuda itu juga melihat lelaki tersebut memakai baju tee berwarna gelap dark chocolate dan berambut panjang para scholar. Sementara itu, wanita yang dilihatnya pula berpakaian baju kurung berwarna hijau. Melihatkan kejadian itu, pemuda tersebut berlari balik ke rumahnya dan memaklumkan kejadian itu kepada rakan-rakannya. Pemuda itu dan dua orang rakannya telah pergi ke tangga tingkat 7. Dari tangga itu mereka dapat melihat satu mayat wanita terlentang, iaitu muka menghadap ke atas serta berlumuran darah di tempat kejadian. Salah seorang dari mereka kemudian menghubungi polis dan seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal menerima aduan tersebut. Lance Corporal itu kemudian membuat laporan maklumat pertama dan pegawai penyiasat berpangkat DSP telah bergegas ke tempat kejadian pada jam 2.57 pagi. Untuk makluman, mangsa sebenarnya sudah pun bertunang dan bakal melangsungkan perkahwinan. Pada hari yang sama kejadian berlaku, pegawai penyiasat telah meminta kakak kepada tunang mangsa untuk menghubungi adiknya itu supaya pergi ke Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang. Tunang mangsa pun kemudian pergi ke hospital tersebut. Setibanya tunang mangsa di hospital, dia telah ditahan oleh pihak polis ketika berada di hadapan perkarangan rumah mayat hospital kira-kira jam 2 petang. Pihak polis telah merampas tali pinggang jenama Harley Davidson yang dipakai oleh tunang mangsa. Kini, tunang mangsa telah menjadi suspek dalam kes bunuh ini. Hasil dari siasatan melalui imej rakaman CCTV di stesen minyak Petronas berhampiran dengan tempat kejadian menunjukkan suspek datang dengan menaiki motosikal jenis Honda Wave dan mengisi minyak tidak berapa lama selepas waktu kejadian berlaku. Manakala menerusi imej rakaman CCTV dari panggung wayang TGV Cinema Jaya Jasko Bukit Raja pula menunjukkan suspek bersama-sama mangsa berada di panggung tersebut pada 14 Oktober 2014 kira-kira jam 7.18 malam. Dari beberapa soal siasat yang dijalankan ke atas suspek pada 16 Oktober 2014, suspek telah membawa pasukan polis ke rumah kakaknya di Hulu Langat. Suspek kemudian membawa polis ke sebuah bilik di tingkat atas rumah serta menunjukkan sehelai t-shirt coklat jenama Sid bersaiz M yang tergantung di tingkap bilik. Pada 18 Oktober 2014, kira-kira jam 3.15 petang, pegawai penyiasat dengan dipandu arah oleh suspek telah pergi ke tepi jalan di lot 290, Jalan Hulu Langat Batu 11, Kampung Sungai Serai, Hulu Langat dan menunjukkan ke arah longkang. Hasil pemeriksaan dalam longkang tersebut telah menemui sebuah telefon bimbit jenama Samsung Note 3 berwarna emas kepunyaan mangsa. Anak saudara mangsa dan pegawai jualan syarikat DG DCACC Mall Shah Alam telah mengecam telefon bimbit kepunyaan mangsa itu yang dibeli oleh mangsa sendiri. Sementara itu, barang kes iaitu t-shirt yang dijumpai di rumah dan tali pinggang yang dipakai oleh suspek dihantar ke makmal untuk dianalisa. Setelah dianalisa, pegawai sains mendapati bahawa t-shirt dan tali pinggang milik suspek mempunyai DNA campuran suspek dan mangsa, iaitu melalui DNA sentuhan. Bedah siasat ke atas mayat mangsa telah mendapati terdapat 22 kesan kecederaan pada tubuh mangsa. Doktor pakar mendapati kecederaan kelar di leher yang melibatkan kecederaan pembuluh darah berhampiran urat leher menyebabkan pendarahan yang banyak. Sementara itu, kecederaan di kawasan di belakang kepala mangsa telah menembusi tengkorak dan mencederakan cerebellum, iaitu anak otak yang turut membantu kematian.
Hasil dari bedah siasat ini telah mendapati punca kematian mangsa adalah kehilangan darah yang banyak disebabkan oleh luka torehan di leher, dan penyebab kecederaan adalah daripada alat tajam seperti pisau yang lebarnya lebih kurang 2.8 cm dan panjang kurang 14 cm. Selain itu, doktor pakar berpendapat mangsa ditikam bertubi-tubi dari belakang. Suspek yang bernama Muhammad Fahmi Muhammad Hanafiah, 25 tahun, telah didakwa di mahkamah atas dakwaan membunuh tunangnya sendiri bernama Haryati Harun, 44 tahun, di tangga tingkat 6 Blok A, Apartmen Crystal Heights, Jalan Crystal 7/62, Seksyen 7 Shah Alam pada 15 Oktober 2014 kira-kira jam 2.10 pagi. Suspek didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan boleh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Untuk makluman, Muhammad Fahmi merupakan seorang pelajar tahun akhir di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam, dan mereka berdua dikatakan bakal melangsungkan perkahwinan seminggu selepas kejadian itu berlaku. Dari keterangan saksi-saksi pihak pendakwaan ketika perbicaraan, mahkamah mendapati bahawa si penyerang mempunyai niat hendak menyebabkan kecederaan tubuh kepada Haryati yang cukup pada lazimnya untuk menyebabkan kematian. Dari keterangan doktor pakar patologi mengenai bilangan dan jenis kecederaan yang dialami si mati, cara dan senjata yang digunakan jelas menunjukkan si penyerang mempunyai niat untuk menyebabkan kecederaan tersebut. Keterangan dari saksi kejadian yang melihat si penyerang dan mangsa sedang bergelut, dan juga pegawai penyiasat yang tiba di tempat kejadian dan melihat banyak darah di kawasan sekitar tubuh mayat mangsa, mahkamah mendapati bahawa Haryati telah ditikam beberapa kali dan dikelar oleh penyerang semasa Haryati ditindih oleh si penyerang dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau atau parang. Persoalan yang menimbulkan keraguan mahkamah adalah, adakah Muhammad Fahmi merupakan penyerang atau orang yang mengakibatkan kecederaan ke atas tubuh Haryati? Pihak pendakwaan dalam membuktikan penyerang itu adalah Muhammad Fahmi bergantung kepada keterangan seperti berikut. Yang pertama, saksi kejadian yang melihat penyerang berambut paras kola ketika menindih mangsa. Kedua, imej rakaman CCTV di stesen Petronas Seksyen 7 Shah Alam yang menunjukkan tertuduh berada di kawasan Shah Alam pada jam 2.45 pagi pada hari kejadian, tidak berapa lama selepas waktu kejadian berlaku. Ketiga, keterangan dari jurugaya rambut yang memotong rambut tertuduh pada hari yang sama pada jam 11.30 pagi yang telah dicamkan oleh jurugaya rambut tersebut semasa kawat cam. Keempat, hasil analisa terhadap tali pinggang jenama Harley Davidson milik tertuduh menemui DNA mangsa dan tertuduh. Kelima, t-shirt berwarna coklat tertuduh yang ditunjukkan oleh tertuduh sendiri di rumah tertuduh mempunyai DNA mangsa. Keenam, imej rakaman CCTV yang diambil dari TGV Cinema Jaya Jasko Bukit Raja menunjukkan sebelum kejadian pada tarikh 14 Oktober 2014 pada jam 7.18 malam tertuduh dilihat bersama mangsa. Dan akhir sekali, penemuan telefon bimbit milik mangsa di dalam longkang hasil dari tunjuk arah yang dibuat oleh tertuduh. Walau bagaimanapun, mahkamah mendapati keterangan kes ini adalah berdasarkan keterangan ikut keadaan. Adapun keterangan dari saksi kejadian yang melihat seorang lelaki dalam keadaan menindih mangsa dan bergelut, saksi cuma melihat lelaki tersebut dari arah belakang badan sahaja dan lelaki tersebut berambut panjang paras kola. Menurut jurugaya rambut yang menggunting rambut tertuduh menyatakan rambut tertuduh di bahagian belakang adalah panjang dan beliau menggunting rambut tertuduh di bahagian belakang. Dari pengamatan mahkamah, gambar yang dirakam jurufoto polis pada hari tertuduh ditangkap menunjukkan paras rambut tertuduh adalah begitu munasabah sehingga paras kolar baju sekiranya tertuduh memakai baju berkolar seperti mana yang diterangkan oleh saksi kejadian. Keterangan ini menunjukkan panjang paras rambut tertuduh sehingga ke kolar baju dan tiada keterangan lain yang boleh menjelaskan bagaimana panjangnya rambut tertuduh di bahagian belakang semasa kejadian. Dalam ketiadaan keterangan lain mengenai panjang rambut tertuduh di bahagian belakang,
mahkamah membuat dapatan dan berpuas hati bahawa rambut tertuduh di bahagian belakang sebelum digunting atau semasa kejadian panjangnya melebihi paras kepala. Ini adalah seperti yang dinyatakan oleh jurugaya rambut sebagai rambut kepala di bahagian belakang yang panjang dan rambutnya kemas dari bahu belakang sahaja dengan ekor. Ini menunjukkan rambut tertuduh adalah panjang dan mempunyai rambut yang berekor. Keadaan rambut ini amat berbeza sekali dengan keadaan rambut yang secara am dinyatakan oleh saksi kejadian. Saksi kejadian juga tidak dapat mengecam Muhammad Fahmi dalam kawat cam. Tentunya identiti tertuduh yang dikatakan mempunyai rambut di bahagian belakang sehingga paras kepala oleh saksi kejadian adalah meragukan. Sedangkan panjang paras rambut tertuduh pada masa kejadian adalah melepasi kepala dan mempunyai rambut berekor yang menunjukkan orang yang berbeza daripada lelaki yang dilihat oleh saksi kejadian. Selain itu, tingkah laku Muhammad Fahmi turut menimbulkan keraguan mahkamah mengenai penglibatan tertuduh dalam kejadian bunuh ini. Perilaku tertuduh yang mengikut permintaan kakaknya dan tertuduh pergi ke hospital pada hari yang sama membayangkan perilaku tertuduh sebagai seorang yang tidak bersalah. Mana mungkin sekiranya tertuduh melakukan pembunuhan itu pada hari yang sama dan tertuduh hadir di rumah mayat di mana polis juga berada di situ. Keterangan terhadap tertuduh ini hanya berdasarkan keterangan ikut keadaan. Dalam keadaan sebegini, motif pembunuh jika dapat ditentukan, ianya menjadi penting bagi mengaitkan tertuduh dengan kejadian bunuh ini. Bagaimanapun, ibu, saudara dan kakak kepada mangsa menyatakan Haryati adalah tunang kepada Muhammad Fahmi dan mereka berdua akan melangsungkan perkahwinan seminggu selepas kejadian. Kedua-dua pihak membuat persediaan serta hubungan kedua-duanya sangat rapat. Tidak ada keterangan yang membayangkan perhubungan mangsa dengan tertuduh dalam keadaan yang bermasalah atau terdapat apa-apa reaksi atau perbuatan tertuduh yang tidak berpuas hati dengan mangsa yang boleh menjurus kepada kejadian pembunuhan ini. Dalam ketiadaan keterangan lain yang menunjukkan tertuduh telah membunuh mangsa, adalah amat sukar untuk mahkamah membuat kesimpulan dalam ketiadaan motif itu bahawa Muhammad Fahmi orang yang telah membunuh Haryati. Keterangan tertuduh menunjukkan telefon bimbit mangsa di dalam longkang bersama dengan keterangan terdapatnya DNA mangsa dan tertuduh pada tali pinggang yang dipakai oleh tertuduh dan pada t-shirt berwarna coklat yang dirampas di rumah tertuduh itu juga tidak cukup untuk menyimpulkan Muhammad Fahmi yang membunuh tunangnya itu. Pada penilaian mahkamah, kewujudan DNA mangsa dan tertuduh di tali pinggang dan t-shirt tertuduh ini adalah disebabkan kedua-dua mereka ada bertemu dan bersama sebelum kejadian berlaku. Seperkara lagi dalam keterangan ahli sains yang menyatakan keratan kuku mangsa tiada mengandungi DNA lelaki atau asing kecuali hanya ada DNA mangsa sahaja. Setelah disoal balas oleh peguam bela, ahli sains juga bersetuju berkemungkinan DNA orang lain boleh terdapat pada kuku mangsa dan jika berlaku pergelutan secara paksa, berkemungkinan besar berlaku kontak di antara mangsa dan penyerang. Keterangan dari saksi kejadian yang menyatakan lelaki yang dilihatnya mendinih mangsa dan berlaku pergelutan antara mangsa dengan lelaki tersebut. Secara munasabahnya, akan berlaku tidak balas mangsa terhadap si penyerang yang akan memungkinkan tangan dan kuku mangsa menyentuh bahagian badan si penyerang. Lebih-lebih lagi, penyerang dikatakan memakai t-shirt berlengan pendek yang mendedahkan kulit si penyerang kepada tindak balas mangsa. Dalam hal keadaan ini, tentunya DNA Muhammad Fahmi akan terdapat pada keratan kuku Haryati. Dari keterangan ahli sains yang menunjukkan tiada terdapat DNA lelaki pada keratan kuku mangsa yang membawa maksud tiada DNA Muhammad Fahmi. Ini jelas menunjukkan Muhammad Fahmi tidak ada melakukan tindakan agresif dan juga tidak melakukan tindakan menikam tubuh dan mengelar leher Haryati. Berdasarkan penilaian ini, mahkamah mendapati bahawa identiti lelaki yang dikatakan melakukan pembunuhan ini tidak dapat dikenal pasti serta keterangan yang ada tidak cukup untuk membuktikan penglibatan Muhammad Fahmi. Malah, keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan menjurus kepada ketidakterlibatan tertuduh. Dengan itu, mahkamah mendapati bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan satu kes prima facie terhadap tertuduh atas pertuduhan tersebut. Dengan ini, mahkamah membuat keputusan melepaskan dan membebaskan Muhammad Fahmi.
penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Muhammad Fahmi Muhammad Hanafiah 2018 1 LNS 1142 Mahkamah Tinggi Shah Alam.